Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluhu khairu nabiyyin arsalahu Allahu ilal alamin kullihi basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa an'im ala hadha an-nabiyyil karim salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumiddin. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba, kami semua redha Allah Tuhan kami. Wa bil islami dina, kami redha Islam cara hidup kami. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan kami semua redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang Nabi dan Rasul. Syukur kepada Allah SWT. Walaupun saya berseorangan di sini, masjid sekolah kami, Masjid Darul Ifta, bersama dengan rakam daripada Abu Khadijah Studio. Saya mengambil kesempatan untuk sama-sama hari ini 25 hari bulan 3. Alhamdulillah, di atas semua yang ditentukan oleh Allah, ahli keluarga dapat bersama-sama menjalankan aktiviti harian dan ibadah. Maka pada pagi ini saya ambil kesempatan untuk kita melihat, nak ambil semangat dulu. Yang pertama tentang keluarga ahli syurga. Secara ringkas yang diceritakan di dalam Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Bila sebut ahli keluarga yang Islam dan ataupun ahli keluarga yang ahli syurga ni, sebelum masuk kepada tajuk ni mukadimah saya yang saya rasa untuk naikkan semangat kita. Kita tengok keluarga hari ni bukan senang kalau nak dapat satu orang anak yang soleh, yang tidak menyakitkan hati, anak yang memahami keperluan ibu dan ayah, anak yang selalu mendoakan, anak yang menggembirakan mak dan ayah ni. Kita kata anak ahli syurga lah yang hari ni nak dapat seorang pun susah. Tapi bila kita tengok di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala ada cerita bahawa Nabi Yusuf, anak Nabi Yaqub, anak Nabi Ishaq, anak Nabi Ibrahim. Yusuf ibn Yaqub, ibn Ishaq, ibn Ibrahim. Tuan-tuan bayangkan, keempat-empat ini Rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nabi ada banyak, 124,000 orang Nabi. Rasul pun ada banyak, ada ratusan Rasul. Nabi sebut dalam satu hadis 313 Rasul. Daripada 313 ni dipilih yang hebat-hebat seramai 25 orang. Apabila saya melihat nama seorang Nabi, Nabi Yusuf, ayahnya seorang Rasul, Yaqub, ayah Yaqub seorang Rasul, Ishaq, dan ayah Ishaq seorang Rasul, Ibrahim. Saya berhenti lama, saya tengok, subhanallah. Saya memuji Allah SWT dan saya begitu takjub apabila satu orang yang soleh, dia tidak mewariskan ketakwaan yang dia ada, tetapi dia menghidupkan ketakwaan dan iman yang kuat di dalam diri anak dia. Subhanallah.
Yang ni yang istimewa. Maka alangkah bahagianya kita sekiranya kita, anak-anak, ibu dan ayah kita, ahli keluarga terdekat kita, kesemuanya ahli syurga. Ketika saya membacakan surah Al-A'raf ayat 50, yang selalu saya sebut dalam ceramah yang bertajuk tentang syurga, saya akan sebut, ataupun ceramah tajuk tentang neraka, berkaitan dengan keluarga, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Dan ketika mana ahli neraka memanggil ahli syurga, bagi ayam sikit ataupun apa-apalah yang Allah Ta'ala bagi kamu, hampa semua makan. Ahli syurga boleh menziarahi ahli neraka. Di sini ada berbelas-belas poin. Saya tak boleh sentuh semua sebab ayat ni boleh jadi tajuk ceramah. Ayat ni boleh jadi tajuk ceramah yang panjang. Bila Allah sebut ahli neraka memanggil-manggil ahli syurga, ulama mufassirin sebut ahli syurga boleh ziarah ahli neraka. Kita kalau terputus hubungan, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, 10 tahun, saya buat contoh. Kita terputus hubungan 10 tahun. Tak keluar mana langsung. 10 tahun duduk dalam rumah. Tak keluar mana. Contoh. Selepas 10 tahun kita pun keluar. Tuan-tuan, siapa yang tuan-tuan nak ziarah? Jawapannya, ahli keluarga terdekat. Tak ada orang buang tebiat selepas 10 tahun tak keluar mana, tiba-tiba dia pergi ziarah kawan baik dia. Lepas 10 tahun, di mana? Bila Allah sebut ahli neraka memanggil-manggil ahli syurga, bermaksud ahli syurga menziarahi ahli neraka. Setelah tempoh sangkakala yang kedua, manusia berdiri di mahsyar, kemudian berada di telaga Haudun Nabi ataupun Telaga Kautsar. Kemudian manusia menghabiskan fasa titian sirat. Kesemua itu mengambil masa ratusan ribu tahun. Kemudian masuk syurga. Selepas masuk syurga, kita mencari ahli keluarga kita. Tempoh yang lama. Tuan-tuan, siapa yang kita akan ziarah ketika itu? Yang pertama sekali kita akan ziarah, tentu sekali ahli keluarga kita. Yang kemungkinan wal'iyadzu billah, nas'alullah as-salamah, ada di kalangan ahli keluarga kita yang ahli neraka. Maka kita pun ziarah. Saya nak beritahunya kat sini ialah betapa satu orang bila dia duduk dalam syurga, dalam nikmat, makan, diandaikan, ditakdirkan anak-anak dia 3 orang dalam neraka. Tuan-tuan rasa seronok ke nak suap nasi ataupun makanan mewah syurga tu masuk dalam mulut? Lepas ke kerongkong kita? Secara mudahnya, anak sakit pun mak lalu makan tak? Kalau anak sakit teruk, mak pun hilang selera. Itu sakit di rumah depan mata. Kalau yang dibakar itu ibu kita, kita ziarah, nampak dia, makankah kita di dalam syurga? Maksudnya, sempurnakah kegembiraan dan kemewahan nikmat syurga dalam keadaan ada di kalangan ahli keluarga kita dalam neraka? Yang tu je. Ni muqaddimah ni. Muqaddimah apa nak bagi tahu lah, ni COVID-19, ada arahan PKP, semua orang patuh, alhamdulillah, duduk dalam rumah, semua tengok muka ahli keluarga. Ada orang dalam rumah tu ada mak dia, ada orang dalam rumah tu ada anak-anak dia, ada orang dalam rumah tu ada kakak dia,
Ada orang dalam rumah tu ada isteri, ada suami dia, lihat. Kesemuanya kah akan menjadi ahli syurga, bersama-sama mengecapi nikmat syurga dan juga nikmat kesenangan yang diberikan oleh Allah SWT. Sebab tu saya buat tajuk, betapa di dalam dunia ini kita nak ambil inspirasi daripada keluarga-keluarga ahli syurga. Antaranya keluarga Nabi Yusuf tadi. Ayahnya Rasul, dia Rasul, ayahnya Rasul, atuknya Rasul, neneknya Rasul. Bismillah, Masya Allah. Masya Allah, hebat. Kemudian Rasulullah SAW sendiri, anak-anak beliau orang-orang yang saleh, yang hiduplah di kalangan anak-anak perempuan Nabi SAW. Orang-orang saleh. Begitu juga para sahabat. Kalau tuan-tuan tengok sahabat yang paling tinggi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali. Keempat-empat ini adalah umat Nabi Muhammad yang terbaik. Ranking 1, 2, 3, 4. 4 orang ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Abu Bakar ada anak dia nama Muhammad. Cucunya nama Qasim. Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abu Bakar. Tiga-tiga ini ulama dan orang soleh. Tiga-tiga ni. Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abu Bakar Siddiq. Ketiga-tiga ini ulama dan orang soleh. Bahkan cucu Abu Bakar Al-Qasim min fuqaha is-sab'ah al-mashhurin. Di kalangan fuqaha sab'ah ni macam 7 yang paling alim di kota Madinah di kalangan tabi'in. Subhanallah. Anak Sayyidina Abu Bakar. Sama Sayyidina Umar, Salim ibn Abdullah ibn Umar. Sayyidina Umar orang alim, Abdullah anaknya orang alim, Salim cucunya orang alim. Salim bin Abdullah bin Umar. Sayyiduna Salim ini min fuqaha is-sab'ah. Subhanallah. Alim, beriman, salih. Anak Sayyidina Uthman sama. Aban ibn Uthman ibn Affan. Aban itu anak Sayyidina Uthman min fuqaha is-sab'ah. Aban ibn Uthman. Begitu juga Sayyidina Ali, ada masyhurlah Al-Hasan ibn Ali, Al-Husain ibn Ali radhiyallahu anhum. Cuma saya nak beritahu ni dalam poin ni, Masya Allah, ini keluarga-keluarga yang beriman. Hebat. Keluarga yang beriman. Nah, begitu juga keluarga yang dipuji oleh Allah SWT dalam Quran, iaitu Alu Imran. Sehingga ada satu surah. Nah, asma'us surah fil Quran tauqifiyah. Nama-nama surah dalam Quran ni tauqifi, bukan ijtihad ulama. Maksudnya dari wahyu dari langit. Surah sekian, surah sekian, surah sekian. Dipilih satu surah Alu Imran. Apa maksud Alu? Maksudnya keluarga. Keluarga Imran. Apa yang berlaku kepada mereka? Allah memuji keluarga ini. Tuan-tuan baca cerita keluarga ni. Subhanallah, saya baca cerita keluarga ni. Semua bapa-bapa saudara mereka awliya yang saleh. Bapa-bapa saudara, anak-anak saudara mereka, nenek, atuk mereka, semua awliya dan orang-orang yang saleh. Subhanallah, ajib. Imran, orang saleh yang disebut oleh Allah dalam Quran. Isterinya Hinnah, mengandung, kemudian bernazar. Dapat siapa? Dapat wanita terbaik alam, iaitu Maryam. Antara wanita terbaik di dalam alam ini Maryam. Dahsyat lah. Imran itu orang saleh, awliya. Isterinya orang salihah. Sehingga Allah Ta'ala sebut tentang apa yang dinazarkan oleh Hinnah dalam Quran. Keluar anak Maryam. Sayyidina Maryam mengandungkan anak dan melahirkan anak tanpa suami, bukti kekuasaan Allah dan irhas kepada Sayyidina Isa ibn Maryam. Mengandung dapat anak Rasul Isa ibn Maryam. Maryam ada kakak nama Ishaq, berkahwin dengan seorang Rasul nama Zakaria.
Dapat anak Rasul juga, Yahya. Yahya ini sepupu Sayyidina Isa alaihi mussalatu wassalam. Keluarga ahli syurga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya mengajak saya dan kita semua, ayuh pastikan setiap hari kita menegur ahli keluarga kita sekiranya mereka melakukan kesalahan. Ada grup WhatsApp, masukkan ceramah tiap-tiap hari. Cari ceramah 5 minit, 10 minit yang cukup. Jangan buat ceramah sejam setengah. Ahli keluarga kita ada yang tak pernah jejak kaki ke masjid, kecuali Jumaat ataupun kecuali semayang raya saja. Tiap hari kita pilih ceramah sejam setengah. Buat dalam grup WhatsApp. Dia tengok tak? Dia tak tengok. Sebab tu kena ada uslub nak berdakwah. Ambil ceramah-ceramah yang agak singkat, letak dalam grup WhatsApp kita. Ceramah ustaz-ustaz yang alim, yang salih. Yang alim, yang salih. Bubuh. Yang bermanfaat ceramah mereka. Ramai ustaz-ustaz kita yang alim, yang salih. Masya Allah. Nah, bubuh. Supaya bermanfaat. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Lindungilah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada neraka. Kena buat, tuan-tuan. Kena buat. Satu hari di mahsyar kita akan disoalkan oleh Allah. Kita tidak disoal kenapa mereka itu masuk neraka, tetapi kita disoal apakah kamu pernah sampaikan nasihat dan pernah membuat teguran kepada ahli keluarga kamu. Itu soalannya. Itu yang akan dibangkitkan oleh Allah SWT di mahsyar kelak. Nah, jadi di samping kita nak ambil inspirasi daripada keluarga-keluarga yang hebat ni, banyak lagi dalam Quran. Hati-hati, jangan sampai dalam keluarga kita tak ada seorang pun yang takutkan Allah, yang lebihkan akhirat, yang penuh di dalam hatinya cinta Allah dan Rasul, sehingga menjadikan keluarga itu keluarga yang dilaknati oleh Allah, oleh malaikat, bahkan oleh makhluk Allah yang lainnya. Kita nak keluarga itu keluarga yang Allah berkat, keluarga yang Allah rahmat. Jangan sampai menjadi seperti mana keluarga Fir'aun. Tuan-tuan perasan, tengok dalam Quran, Allah sebut dalam Quran, kami mengazab keluarga Fir'aun. Bukan Fir'aun seorang, keluarga Fir'aun. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kata para ulama tafsir, tidak beriman daripada Qibti kecuali 2 orang. Daripada keluarga Fir'aun 2 orang saja yang beriman. Keseluruhannya bermusuhan dengan para rasul dan juga membunuh umat Islam dan juga menjadi dalang utama untuk memadamkan api dakwah yang dibawa oleh rasul-rasul ketika itu. Yang beriman daripada keluarga Fir'aun hanya 2 orang. Yang pertama sepupu Fir'aun yang Allah sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Dan berkata seorang lelaki yang beriman daripada kalangan ahli keluarga Fir'aun. Ini seorang yang menyembunyikan iman dia. Kenapa kalian bersusah payah? Lelaki ni sebut ni, kenapa kalian bersusah payah untuk membunuh satu orang yang hanya menyebutkan Tuhan aku Allah. Dia ni beriman. Dan seorang lagi yang beriman ialah Asiyah, bukan Aisyah. Asiyah imra'atu Fir'aun, isteri Fir'aun. Tu boleh jadi tajuk ceramah tu. Asiyah imra'atu Fir'aun tu boleh jadi tajuk ceramah sejam. Isteri Fir'aun, manusia yang paling jahat di atas muka bumi Allah. Tetapi isteri dia beriman. Fir'aun tu yang paling jahat. 2 orang beriman. Dalam Quran yang sangat menginsafkan kita, bila Allah sebut tentang Fir'aun, Allah akan sebut kami musnahkan keluarga Fir'aun. Bukan sekali, Tuan ulang, kedua, ketiga, keempat, kelima dalam Quran. Antaranya wa idh najjaynakum min ali fir'aun. Dan ingatlah wahai Bani Israel ketika mana kami, iaitulah Allah, selamatkan kamu semua daripada siapa? Daripada keluarga Fir'aun. Maksudnya bukan Fir'aun seorang yang buat jahat. Yang buat jahat ni seluruh ahli keluarga Fir'aun. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi jahat, satu keluarga jadi jahat. Ayah mencuri, anak mencuri, mak mencuri. Masuk supermarket, 3-3 beranak buat kerja. Gathering pula tu, berjemaah pula tu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada keluarga tuan-tuan, ayah isap ketum, anak isap ketum. Kadang ayah tak sempat, anak pergi beli. Kadang anak tak sempat, ayah pergi beli. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tuan-tuan,
Kita nak pasti semua. Jangan bukan kita nak pastikan ada wakil seorang je selamatkan kita daripada neraka. Jangan macam tu. Maksudnya kita nak biar semua ahli keluarga kita. Jangan sampai jadi macam alu Fir'aun, keluarga Fir'aun. Allah sebut yang kedua, wa idh faraqna bikumul bahr. Ketika kami membelah lautan, kata Allah kepada Bani Israel. Fa anjaynakum, kami selamatkan kamu semua, iaitu Bani Israel. Wa aghraqna ala Fir'aun, dan kami menenggelamkan keluarga Fir'aun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baca ayat ni renung sikit. Wa aghraqna ala Fir'aun. Kata ulama tafsir, cuba tengok. Allah Ta'ala sebut, kami menenggelamkan seluruh ahli keluarga Fir'aun. Subhanallah. Kesemuanya jahat. Tok Wan jahat, atuk dia jahat, bapa saudara dia semua jahat, ibu saudara dia semua jahat, anak-anak saudara semua jahat, sepupu-sepupu semua jahat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa aghraqna ala Fir'aun, dan kami tenggelamkan sebagai azab kepada ahli keluarga Fir'aun. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Semoga benda ni memberi keinsafan kepada kita untuk saya bercakap tentang tajuk ni dah kita masing-masing duduk dalam keluarga, duduk dalam rumah, tengok muka suami, tengok muka isteri, tengok muka anak-anak. Apa amal ibadat, benda pahala yang kita boleh buat secara berjemaah duduk dalam rumah. Sekejap kita sambung. Jadi bila dah semua duduk dalam rumah ni, subhanallah, hari ni saya nak nasihatkan diri saya, nombor satu, ahli keluarga saya dan kita semua untuk mengisi masa bersama ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana tahu selepas kematian kita, dalam buku amalan kita, kita tengok yang paling banyak sekali kita melakukan amal ibadah bersama ahli keluarga yang di bawah tanggungjawab dan tanggungan kita. Tengok dalam tu, nampak tengok tarikh dalam tu, bulan Mac 2020 dalam buku amalan kita. Baru kita teringat, oh ni waktu tu COVID. Duk ikut arahan waktu tu, semua ikut arahan PKP kan, duk dalam rumah kuarantin, tak keluar kan. Waktu tu lah alhamdulillah banyak amal ibadah yang buat sekali. Nanti dah buka sekolah, dah buka pejabat, dah mula kerja apa semua, dah susah dah. Dan yang dirahmati Allah sekalian, nombor satu, yang pertama sekali, esok ialah 1 Sya'ban. Hari ni 30 Rejab. Esok insya-Allah 1 Sya'ban 1441 Hijriah. Sya'ban ni itu tajuk ceramah lah. Kelebihan Sya'ban itu tajuk ceramah saya. Saya ambil sikit saja, iaitu tuan yang dirahmati Allah sekalian, di antara 11 bulan selain Ramadan, di antara 11 bulan ada banyak hadis sahih yang sebut paling banyak Nabi berpuasa sunat ialah pada bulan Sya'ban. Paling banyak. Bahasa nak mudah faham, lebih 20 hari lah kita kata. Paling banyak Nabi berpuasa sunat ialah pada bulan Sya'ban. Sehingga Sayyidina Aisyah sebut dalam satu hadis, tidak ada bulan yang Nabi berpuasa hampir penuh lebih daripada bulan Sya'ban. Hadis sahih. Yang kedua, daripada Sayyidina Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ni rapatlah dengan Rasulullah, sangat rapat. Qultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhuri ma tasumu min Sya'ban. Saya tak pernah tengok, ya wahai Rasulullah, tuan berpuasa lebih banyak daripada apa yang tuan puasa sunat di dalam bulan Sya'ban. Pasipa ya Rasulullah, bahasa sedap ni, terjemah bahasa sedap sikit kan. Ya Rasulullah, pasipa yang paling banyak puasa sunat ni dalam Sya'ban? Maka Nabi SAW bersebut, dzalika syahrun yaghfalun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Bulan itu adalah bulan yang ramai manusia leka, lalai di antara Rejab dan Ramadan. Sya'ban ni orang terlepas pandang. Wa huwa syahrun, dan dia juga bulan turfa'u fihi al-a'mal, diangkat amalan ke langit. Hadis ini hasan.
turfa'u fihi al-a'mal, amalan-amalan ibadah kita diangkat ke langit yang kita buat sepanjang tahun, ila rabbil alamin, kepada Tuhan sekalian alam. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim, aku suka, kata Rasulullah, untuk diangkat amalan aku ke langit ketika mana aku dalam keadaan sedang berpuasa. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan, nombor satu, ni dah duduk dalam rumah ni, ramai-ramai ni tuan-tuan, kerja pun tak, kena panas pun tak, makan. Jom kita puasa. Esok 1 Syakban. No? Esok 1 Syakban. Sama-sama kita puasa sunat. Isnin, Khamis, puasa sunat. No? Kebetulan esok Khamis 1 Syakban. Subhanallah. Dia tak ada fadilat berpuasa 1 Syakban. Dia keseluruhan Syakban itu, tak mana-mana pun kita puasa, 1 ke, 3 ke, 6 ke, Isnin, Khamis, digalakkan untuk membanyakkan puasa, dan ia sunnah Nabi SAW. Untuk membanyakkan puasa. Itu yang pertama yang saya nak ajak pada tuan-tuan semua. Sama-sama kita puasa sunat. Subhanallah, dekat-dekat nak buka puasa lagi kan, pakat masak, tolong-tolong antara satu sama lain. Boleh ke ustaz, ni kami duduk dalam rumah ni nak buat aktiviti bersama macam tu? Bolehkah? Jawapannya boleh, dengan beberapa syarat. Dengan beberapa syarat. Ni aktiviti yang ibadat yang saya nak cerita kat tuan-tuan ni, aktiviti ibadah dan kebaikan yang saya nak ajak buat bersama-sama ni, tuan-tuan, dia ada syarat-syarat dia yang digariskan oleh garis panduan oleh KKM, dan saya pun ada rujuk Dr. Fauzi daripada pakar daripada Sultanah Bahia, Dr. Fauzan daripada KL kan. Tanyalah sikit-sikit, bolehkah kan nak suruh ni, saya nak cakap kat orang ramai ni supaya duduk sekali apa semua dalam rumah lah, dalam rumah kan, rumah yang mana duduk dalam tu saja ahli keluarga. Maka panjang jugalah syaratnya kan. Jadi disebutkan syarat yang pertama, tiada ahli keluarga dari kalangan yang berisiko. Masuk tajuk tu pula dah. Tadi nak cerita saya nak buat apa, tapi tak apalah. Allah Ta'ala ilham kat tu, kita cakap tu dulu. Satu, tak ada ahli keluarga dari kalangan berisiko. Kalau ada ahli keluarga yang di kalangan berisiko, maka tak sesuai untuk ahli keluarga yang di kalangan berisiko ni yang balik, yang menghadiri istimak tabligh, ataupun yang balik daripada negara-negara yang mempunyai jangkitan, yang tu lah kan, yang itu yang berisiko. Jadi itu nombor satu. Nombor dua, setiap ahli keluarga mesti ambil langkah-langkah kebersihan peribadi yang ketat, jangan sambil lewah. Walaupun duduk dalam satu rumah, langkah kebersihan peribadi, personal hygiene, seperti kerap cuci tangan, kerap mandi, dan patuh arahan PKP, kawalan pergerakan, peraturan kawalan pergerakan. Dia maksudnya kita nak buat aktiviti bersama dalam rumah ni. Kalau anak-anak kita keluar main dekat luar pintu pagar apa semua, main dengan anak jiran apa semua, balik buat aktiviti bersama ni, dah ustaz kata tak ada apa, boleh dah duduk satu rumah. Itu tak termasuk daripada saranan saya. Nak termasuk dalam saranan saya untuk sama-sama buat aktiviti bersalaman, solat berjamaah, baca Quran bersama, puasa, masak bersama, semua ni mesti ahli keluarga tadi patuh arahan PKP, iaitu tidak keluar rumah. Hati-hati kalau anak-anak selalu kerap keluar rumah, keluar dalam keadaan yang kita tak ada maklumat, dia keluar, dia main, dia sentuh itu, ini, semua tu berupaya untuk kemungkinan untuk berjangkit. Okey. Itu langkah-langkah yang perlu diambil. Dan disebutkan juga sekiranya dalam ahli keluarga kita, ada dalam di kalangan ahli keluarga kita 5 jenis orang, maka tak sesuai juga untuk
aktiviti ibadah dan kebaikan yang saya nak cadangkan untuk kita lakukan bersama-sama dengan keluarga ni jadi tak sesuai. Ada 5 jenis kumpulan. Yang pertama, warga tua yang sistem imun mereka lemah, mudah dijangkiti. Kalau jangkit pula susah untuk pulih. Kebanyakan pun yang mereka yang meninggal pun di kalangan warga emas lah kan. Itu satu. So yang ni doktor bukan saya, doktor nasihatkan bahawa tak sesuai untuk aktiviti tersebut. Sekiranya dalam rumah ada 5 orang, 5 jenis. Yang pertama warga tua, yang kedua mereka yang berpenyakit kronik seperti kencing manis, darah tinggi dan stroke pun tak sesuai untuk aktiviti yang saya akan sebut nanti. Yang ketiga, ahli keluarga yang sakit autoimunisis. Itu tak sesuai, yang ketiga. Yang keempat, sekiranya ada ahli keluarga yang di kalangan frontliner, doktor, jururawat, medical assistant, attendant hospital, pekerja-pekerja makmal, anggota PDRM, anggota tentera Malaysia. Mereka ni semua, saya dapat maklumat, waris-waris pelajar saya pun ada yang tak cuti, anak-anak sahaja di rumah. Dia sebut mak tak cuti, ayah tak cuti. Saya pun pelik, mak dengan ayah tak cuti. Rupanya ayah polis, mak kerja hospital. Dua-dua tak cuti. Tuan-tuan, sekiranya ahli keluarga di kalangan frontliner, maka ini juga tak sesuai untuk buat aktiviti yang bersama yang saya nak sebut tadi ni. Kan, tak sesuai. Sebab kebanyakan mereka ni keluar dan sangat terdedah. Bila balik tu kita takut pada hari tersebut kan, ada hari itu dia bersama dengan orang yang dijangkiti positif COVID-19, tiba-tiba balik pula kan, dah ustaz kata elok buat aktiviti apa semua ni. Maka saya sebut di sini di kalangan ahli keluarga yang kalau ada yang frontliner ni, sebab ada di kalangan doktor yang saya dapat maklumat, suami isteri kerja di hospital dan mereka menghantar anak-anak terus ke kampung ataupun ke rumah pengasuh, dan sepanjang tempoh ini kerana takut ada hari yang mereka balik kan. Yang itulah. Dan yang kelima, yang tak sesuai untuk aktiviti yang saya sebut ni, yang ibadat dalam rumah yang bersentuhan apa semua ni, adalah person under investigation, PUI kan. Mereka ni juga tak sesuai dengan aktiviti yang kita sebutkan, walaupun dalam satu rumah, yang sehinggalah keputusan ujian dikeluarkanlah untuk kumpulan yang kelima tadi ni yang ada dalam keluarga. Nombor 1, kita balik kembali kepada tajuk tadi ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, puasa sunat. Ayah buat keputusan kerana ayah ketua keluarga. Dan saya tahu ayah ni kalau dia buat keputusan kata nak puasa, mak kata tak payahlah. Kalau mak, maksudnya suami atau ayah, kalau dia buat keputusan seorang, isteri tak mau. Isteri kata tak payah bang kan, panas ni. Maka anak-anak ikut ayah ke ikut mak? Jawapan dia ikut mak kan. Jadi saya menyeru mak dengan ayah kan, kalau dua-dua tak kerja tu puasa sunat. Terutamanya yang tak ganti lagi, tak payah puasa sunat lah, memang puasa qada lah kan. Hati-hati siapa-siapa yang tak ganti lagi, orang perempuan khususnya yang banyak perlu ganti. Ni dah masuk Syaban, Allah Ta'ala bagi duduk rumah dengan ahli keluarga, puasa kan. Tak mau puasa Isnin Khamis, puasa Isnin Selasa Khamis kan. Dah tak mau puasa 2 hari, puasalah 3 hari seminggu kan. Satu. Yang kedua, solat berjemaah. Dah duduk dalam keluarga, setiap kali masuk waktu solat berjemaah di awal waktu. Jadi nak masuk syurga ni mahal kan, bukan harga dia bukannya RM50,000, harga murah. Nak masuk syurga ni mahal. Membayar harga dengan menyalahi tuntutan nafsu. Dah kita duduk dalam rumah, tengok jam kan, pukul 1:05. Okey, semua ambil semayang, kita nak solat. Allahu Akbar. Itu ahli keluarga yang insya-Allah
ahli keluarga syurga. Boleh masuk syurga insya-Allah. Ayah buat keputusan. Ayah tak kuat, ibu bantu. Ibu tak kuat, ayah bantu. Suami isteri itulah kan untuk pandu anak-anak. Habis sembahyang sunat, sembahyang fardu berjamaah, habis sembahyang fardu berjamaah, baca Quran seorang semuka surat. Seorang semuka. Habis sembahyang berjamaah, wirid apa semua itulah, baca Quran seorang semuka, kemudian buka kitab agama. Masing-masing pi cari balik buku-buku agama hak beli hak yang berabuk tu, beli 6 tahun yang lalu, tak pernah sentuh sampai hari ni pun. Pi cari. Tuan-tuan buka, niat, ya Allah, ini majlis ilmu dalam rumah aku. Subhanallah. Inna lillahi malaikatan sayyarin. Sesungguhnya Allah menciptakan satu kumpulan malaikat khusus berlegar-legar di atas muka bumi Allah setiap hari mencari majlis zikir, majlis ilmu. Di mana sahaja ada majlis zikir, di mana sahaja ada majlis ilmu, para malaikat sayyarin ini akan turun. Duduk mendoakan keampunan bagi mereka, bersesak-sesak, bertindan-tindan sehingga penuh ke langit. Masya Allah. Ambil kesempatan tuan-tuan, habis sembahyang jemaah, wirid selepas solat. Wirid selepas solat tak bid'ah. Memang warid kesemuanya dengan hadis-hadis yang sahih. Jangan buat macam satu tempat tu. Punya nak bid'ah orang wirid jahar sampai tak wirid di tempat depa, semua tak wirid. Habis sembahyang bangun. Habis sembahyang terus bangun. Kesian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu musibah. Kesemua hadis yang menceritakan zikir dan wirid selepas solat adalah hadis sahih. Adalah wirid dia istighfar 3 kali, ayat kursi 3 qul, subhanallah, apa semua itulah tuan-tuan. Habis wirid baca Quran seorang satu muka. Nak kalut pergi mana? Nak jawab WhatsApp? Nak kalut sambung tengok filem? Tuan-tuan, tengok baca Quran seorang semuka. Dia jangan, tuan-tuan jangan buat semangat. Okey, hari ni kita nak baca seorang sejuzuk, ayah mula dulu sejuzuk. Hari pertama sejuzuk sampai habis PKP tak baca dah. Hati-hati dengan tipu daya iblis. Dia awal-awal ni bila kita nak buat baik, dia akan bagi semangat untuk buat banyak, kemudian tinggal. Yamallun, sehingga mereka hatta yamallu, sehingga mereka bosan. Hati-hati. Semuka tuan-tuan, ataupun setengah muka surat baca Quran. Habis baca Quran, ambil buku agama, baca. Ayah baca. Buku tak payah ambil buku fiqh, saya ambil buku Mughnil Muhtaj pula. Kan itu ambil buku Syarah Qatrin Nada pula. Ambil buku-buku simple, sirah, kisah para sahabat. Buku-buku yang simple, niat nak buat majlis ilmu. Buat majlis ilmu. Habis berdoa kepada Allah. Doa biar anak-anak dengar, isteri dengar. Ya Allah, ini keluarga kami sedang menunaikan ibadah dan ketaatan kepadamu. Ya Allah, aku sedang mengajak ahli keluarga untuk mentaatimu. Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, kami semua nak masuk syurga. Ya Allah, kami semua takutkan Engkau. Ya Allah, campakkanlah perasaan cinta akhirat ke dalam diri kami. Ya Allah, campakkanlah perasaan cinta Allah dan Rasul, cintamu dan cinta Rasulmu dalam diri aku dan anak-anak aku serta isteri aku. Doa bagi ahli keluarga dengar. Tak boleh bahasa Arab Ustaz, tak ada siapa suruh bahasa Arab, doa bahasa Melayu. Doa bahasa Melayu, bagi semua dengar, semua amin. Tadi para malaikat hadir majlis kita buat majlis ilmu dalam rumah kita. Para malaikat itu berdoa supaya Allah mengampunkan dosa mereka di dalam majlis itu. Kemudian aktiviti ibadah juga yang boleh dibuat bersama, tuan-tuan sekalian. Nabi ajak untuk baca doa mengelakkan kemudaratan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. 3 kali pagi, 3 kali petang. Bila kita sembahyang berjemaah, si ayah tu baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Isteri dengar, anak-anak dengar. Depa pun ikut.
Petang, mayang maghrib, baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim, baca. Itu amalan seterusnya lah. Yang keempat, kelima, keenam, saya tak ingat. Kan amalan seterusnya. Kemudian, Bismillahirrahmanirrahim, 3 pagi, 3 petang. Yang kedua, untuk menolak kemudaratan, yang saya dah pernah cerita dalam ceramah saya pada hari-hari COVID-19 ni. Yang kedua, a'udzu bikalimatillahi tammat, itu pada waktu malam. Lepas maghrib tambah yang tu, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, 3 kali. Kan ketua keluarga baca, anak-anak ikut, isteri ikut. Tuan. Dah duduk dalam rumah semua ni, makan sekali lah, tuan. Apa yang saya sebut untuk buat sekali semua ni, setelah tuan-tuan meneliti satu persatu syarat yang saya bagi tahu tadi ni. Dalam ahli keluarga tu, syarat tadi ni lah yang saya sebut panjang tadi, tak mengulang dah yang tu. Duduk makan sekali, faedah dan fadilatnya sangatlah banyak. Ketika makan dibenarkan tak bersembang. Dibenarkan bersembang, ada hadis Nabi SAW bersembang dengan ahli keluarga baginda ataupun dengan para sahabat ketika makan. Bukan menghimpun, bersembang dengan ahli keluarga, mengeratkan silaturahim. Ni duduk kat meja makan 6 orang, sengap sunyi. Pasal apa? 3 orang main game, seorang update status, seorang duduk balas WhatsApp. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Makan, tanya khabar, tanya perkembangan apa, semua sembang kan. Bila Nabi duduk dekat satu orang kanak-kanak, Nabi kata, ya ghulam, waktu makan, ya ghulam, samillah, sebut nama Allah bila makan, bismillah. Samillah tu sebut bismillah. Tuan-tuan, bila orang nak makan, dia sebut bismillah saja, kemudian dia makan. Jangan pandang serong dekat dia. Bismillah itu yang sabit. Bismillah. Kan? Jangan kita buat macam tu pula. Tak baca pun Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Jadi bismillah pun dah cukup memadai untuk ni. Nabi sebut kat satu orang kanak-kanak yang makan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ghulam samillah, baca bismillah. Tuan-tuan duduk kat meja makan, tengok anak nak makan, bismillah, sebut macam tu aja. Perasaan yang ikhlas, bukan sebab nak tunjuk kata pandai, tak. Bismillah, sebut macam tu. Jadi dia pun bismillah. Bismillah cukup. Allahumma barik lana, boleh, tak ada masalah. Nak tambah yang tu, boleh. Kul biyaminik, kata Nabi kepada pelajar, kepada kanak-kanak tu, makan dengan tangan kanan. Tuan, makan dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, mulakan dengan lauk yang paling hampir. Itulah sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Dan yang terakhir sekali, ialah apa nama ni, untuk kita dalam keluarga ni, untuk anak-anak ni lah, bila dah duduk di rumah, anak-anak ni duduk dengan mak dengan ayah, di situlah bantu ibu dan ayah. Kalau mak ayah tu sakit, waktu tu lah boleh khidmat habis-habisan. Dulu bagi alasan tak sempat, kerja, balik lambat, letih. Kalau ada mak dengan ayah yang duduk dengan kita, kita khidmat. Kita yang khidmat. Kita yang sapu sampah, kita yang sebesar apapun jawatan kamu, itu adalah kunci syurga kamu, iaitu menggembirakan ibu dan ayah, berkhidmat dengan mak dan ayah. Jadi saya rasa yang tu secara ringkas apa yang kita boleh buat dalam bersama-sama dengan keluarga, sempena dengan perintah kawalan pergerakan. Semoga Allah SWT memberikan kesabaran dan redha kepada mereka yang diuji oleh Allah dengan COVID-19, kerana ia adalah rahmat untuk orang yang beriman. Sekiranya dia sabar, yakin bahawa itu adalah qada dan qadar Allah, yakin bahawa apa yang diuji oleh Allah itu mendapat pahala, maka dia akan diberikan pahala mati syahid sekiranya dia mati, dan begitu juga dia akan diberikan dengan pahala mati syahid kalaupun dia tak mati. Maksudnya bersabar dengan penyakit tersebutlah, dengan
COVID-19 yang dia kena tu, dia sabar, lepas tu sembuh, tetap dapat juga pahala tersebut. Semoga Allah menyayangi kita semua, merahmati kita semua, dan menggolongkan kita semua di kalangan orang yang diridai oleh Allah SWT. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.